Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sama-sama kita meminta pertolongan, dan segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sama-sama kita meminta pengampunan. Hanya kepadamu ya Allah kami berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kami, dan hanya kepadamu ya Allah kami berlindung dari keburukan amalan-amalan kami. Selawat salam ke atas junjungan besar, kekasih kita, suri tauladan kita, penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sekalian sahabat dan kerabatnya ajmain. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Sekali lagi kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah di atas taufik dan inayah Allah dapat kita bersua kembali pada hari Ahad ini di Masjid Ma'ruf dalam rangka kita membahaskan kitab Mau'izatul Mu'minin. Muslimin muslimat rahimakumullah, insya-Allah kita akan lanjutkan perbahasan kita di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin dengan menyambung perbincangan yang telah saya jelaskan pada minggu lepas dan minggu sebelumnya. Harus kita faham bahawa perbincangan minggu ini masih lagi dalam tahap level basic taharah yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali Ar-Rahimahullah, iaitu dalam peringkat pertama. Dalam peringkat pertama ini ada 3 perkara yang harus kita bersihkan pada diri kita. 2 minggu lepas kita dah bicarakan tentang membersihkan diri kita daripada najis-najis kotoran. Minggu lepas kita dah bicarakan tentang membersihkan diri kita daripada hadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar. Dan minggu ini insya-Allah kita akan membahaskan bahagian ketiga dan terakhir pada level taharah pertama, iaitu membersihkan diri kita dari sesuatu yang tidak ada faedah atau tidak berguna pada tubuh badan kita. Dan insya-Allah bagi anda yang memiliki kitab, kita akan membaca kitab atau akan saya buat kesimpulan daripada kitab ini di halaman 41 hingga halaman 43. Seperti biasa saya akan mengatakan, qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Imam Ghazali mengatakan jenis-jenis kelebihan di badan. Ini nak menunjukkan bahawa dalam tubuh badan kita ada sesuatu yang berlebihan. Sesuatu yang mungkin tidak ada faedahnya untuk diri kita, yang mana kita harus membersihkannya. Dan perbuatan ini termasuk di dalam kategori fitrah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu riwayat Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-fitratu khams." Fitrah itu ada 5. Pertama, al-khitan, iaitu khitan, sunat, berkhatan. Secara khusus bagi kaum laki-laki. Kedua, wal istihdad, iaitu membersihkan rambut-rambut yang berada di sekeliling alat kelamin kita. Ketiga, wa taqlim al-azfar,
iaitu memotong kuku. Yang keempat, natf al-ibt, iaitu membersihkan rambut-rambut yang berada di ketiak kita. Dan yang kelima, waqas asy-syarib, iaitu memendekkan misai bagi kaum laki-laki. Ini Rasulullah mengatakan 5 perkara daripada fitrah. Dan Imam Al-Ghazali merakamkan di sana ada 8 perkara yang sesuatu itu merupakan satu lebihan di dalam tubuh badan kita dan hendaklah kita membersihkannya. Pertama, kata Imam Ghazali, hendaklah kita menjaga rambut kita baik-baik agar kelihatan cantik, bersih, tersusun rapi dan tersikat. Ini secara khusus bagi kaum lelaki yang mana rambutnya akan dipandang oleh orang lain. Jangan kita orang lelaki membiarkan rambut kita dalam keadaan kusut masai. Kerana dari sudut falsafah yang disebutkan oleh Imam Ghazali, ini melambangkan sesuatu yang tidak menunjukkan keindahan seorang Muslim yang membawa agama Allah di mana saja mereka berada. Sebagai seorang Muslim, kita harus memaparkan diri kita dalam keadaan indah kerana agama kita menganjurkan kepada keindahan. Jadi hendaklah rambut kita sentiasa nampak kemas, bersih, terurus. Dalam soal rambut ini, saya juga telah diajukan beberapa pertanyaan mengenai hukum orang yang menggunting atau memendekkan rambutnya dengan ala fade. Yang kita lihat anak-anak muda hari ini menggunting rambut atau memendekkan rambut mereka ala fade. Adakah ia termasuk di dalam kategori larangan al-qaza' yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Muslimin muslimat rahimakumullah, saya sedia maklum mungkin anda menerima mesej-mesej sedemikian daripada media sosial, WhatsApp, Facebook dan sebagainya, serta diiringi dengan gambar-gambar cara bagaimana bentuk qaza' yang digambarkan. Muslimin muslimat rahimakumullah, di sini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya kita memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dua sudut. Pertama, di saat kita menerima hadis, kita harus berusaha memahami hadis itu bukan hanya dengan jalan secara zahir. Pertama, kita harus melihat maksud hadis itu dari sudut istilah bahasa Arab dan dari sudut istilah ulama. Kedua, jangan lupa membuka hadis itu dan melihat perawi yang meriwayatkan hadis tersebut dan melihat perbahasan ulama, perbincangan ulama. Di sini kita akan lihat ulama-ulama mensyarahkan hadis tersebut dan akhirnya kita dapat lihat apakah hukum larangan tersebut. InsyaAllah saya secara ringkas akan menjelaskan pada hari ini mengenai memendekkan rambut atau gunting rambut ala fade. Adakah dia termasuk dalam qaza'? Harus kita faham bahawa al-qaza' di dalam hadis atau dalam istilah bahasa Arab dan istilah ulama-ulama, mereka mengatakan bahawa al-qaza' itu seseorang mencukur sebahagian rambutnya dan membiarkan sebahagian rambutnya. Dengar baik-baik, ulama mengatakan mencukur. Istilahnya kalau dia botakkan sebahagian rambutnya dengan jalan cukur, kemudian dia tinggalkan sebahagiannya. Katakan dia botakkan rambutnya, tapi dia tinggalkan ekor di belakang rambutnya. Atau dia botakkan rambutnya secara cukur, kemudian dia tinggalkan sebahagian di atas kepala. Itu yang dipanggil qaza'. Manakala kita melakukan apa yang dilakukan sekarang ini oleh di kedai-kedai gunting rambut, ini bermakna mereka tidak cukur, mereka memendekkan.
memendekkan rambut mereka sebahagian rambut dan meninggalkan sebahagian rambut. Dalam hal ini memendekkan sebahagian rambut dan meninggalkan sebahagian yang lain tidak termasuk dalam kategori al-qaza'. Sekali lagi saya tekankan, memendekkan sebahagian rambut dan membiarkan sebahagian rambut tidak termasuk di dalam kategori al-qaza' mengikut pandangan sebahagian ulama hari ini. Dan kemudian, kalau kita lihat, apakah hukum seseorang itu melakukan mencukur sebahagian rambut dan meninggalkan sebahagian rambut secara yang kita sebutkan tadi al-qaza'? Ulama hadis dalam mensyarahkan hadis seperti Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau telah menjelaskan bahawa dia menukilkan ijma' ulama, ijma' fuqaha, perbuatan al-qaza' itu adalah makruh. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, perbuatan tersebut adalah makruh dan bukan perbuatan haram. Seperti yang kita tahu yang dijelaskan oleh sebagian orang. Saya perlu sebutkan demikian kerana ini hukum Allah. Kalau sesuatu itu makruh, kita harus menyebutkan ia makruh. Kalau ia haram, perlu disebutkan ianya haram. Kita tidak boleh melebih-lebihkan hukum mengikut hawa nafsu kita. Kerana hal ini telah difahami, telah dibincangkan oleh ulama sebelum kita dan telah tertulis dalam buku-buku mereka. Moga-moga dengan penjelasan ringkas, kita dapat faham bahawa seseorang yang memendekkan rambutnya atau menggunting rambutnya ala fit, dia tidak tergolong di dalam al-qaza'. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Selanjutnya, kedua, kata Imam Ghazali, di antara perkara yang berlebihan di dalam tubuh badan kita secara khusus orang lelaki adalah misai. Misainya jangan kepanjangan, iaitu terturun hingga melewati bibirnya. Manakala memanjangnya ke kiri dan ke kanan, itu tidak mengapa. Jadi kalau dia perlu gunting atas sempadan bibirnya supaya kelihatan baik. Kerana ini juga membawa kepada nazafah, menganjur kepada kebersihan. Seandainya misalnya panjang hingga menutup mulutnya dan dia akan mengganggu proses saat dia berbicara. Kedua, lebih-lebih lagi kalau dia minum atau makan yang mungkin ada kuman atau sebagainya yang melekat di ujung-ujung misainya, mengganggu atau memudaratkan tubuh badannya. Sebab tu sunnah agama memendekkan misainya, kalau boleh jangan melebihi paras kedua bibirnya. Selanjutnya, di antara perkara yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali adalah mencukur bulu ketiak. Ini merupakan fitrah yang saya sebutkan tadi melalui hadis Rasulullah SAW. Dan Imam Ghazali menggalakkan kalau boleh sampai 40 hari dibersihkan atau kurang jauh lebih baik. Pokoknya jangan sampai bulu ketiak kita ia panjang yang mana ianya mengganggu diri kita ataupun melahirkan bau-bauan yang tidak disenangi diri kita atau tidak disenangi orang yang bersama atau bersebelahan dengan kita. Kita tahu di saat bulu ketiak kita panjang, dari dalam keadaan kita kadang bekerja penat berpeluh, dia akan menghasilkan bau yang kurang enak dan mengganggu orang berada di sebelah kita. Apatah lagi di saat kalau kita mendirikan solat berjemaah, di saat kita melakukan takbir Allahu Akbar, tangan kita terangkat, jadi bauan daripada ketiak kita juga terbang, dibau oleh orang lain, sangat tidak baik dan indah. Jadi justru itu digalakkan kita membersihkan bulu ketiak kita. Keempat, yaitu bulu yang berada di kemaluan kita atau di dalam kita punya alat kelamin kita. Ini juga digalakkan
Dan ini juga dilakukan biasanya setiap 40 hari atau kurang. Pokoknya kebersihan, nampak bersih anggota kelamin kita, alhamdulillah sentiasa dalam keadaan bersih dan tak terganggu dengan rambut-rambut yang panjang yang menutupi alat kelamin tersebut yang mungkin memudaratkan. Fitrah mengikut hadis Rasulullah SAW adalah kita bersihkan. Selanjutnya, kuku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini dia kuku. Hendaklah kita juga memotong kuku kita. Ini kerana mungkin kalau dia panjang terselit di antara kuku-kuku kita, sesuatu yang akan memudaratkan diri kita. Kerana dengan kalau terselit sesuatu di dalam ini, kita nak makan, kita nak minum dan sebagainya, mengganggu. Lebih-lebih lagi dalam konteks kita hari ini ya, dalam keadaan kita menghadapi virus COVID-19, digalakkan kita sentiasa dalam keadaan bersih. Kalau tak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. Kalau kita perlu keluar rumah untuk ke pasar dan sebagainya, sampai rumah, first thing first, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita bersihkan tangan kita terlebih dahulu, ya, dan baru kita uruskan perkara-perkara yang lain yang sewajarnya yang harus kita lakukan. Yang keenam, ini berlaku kepada anak kecil, iaitu apabila anak kecil itu lahir dan hendaknya tali pusatnya dipotong, ya, supaya tidak terbiar panjang dan dia akan mengganggu anak itu. Dan alhamdulillah ini satu amalan yang telah kita lakukan, tidak menjadi masalah. Yang ketujuh, bagi kaum lelaki, iaitu kulit yang menutupi kemaluan kita. Ini sebab itu digalakkan agama untuk berkhatan atau khitan, membuang kulit yang menutup alat kelamin kita supaya bersih, supaya kotoran-kotoran itu tidak terselit. Dan alhamdulillah di saat kalau ia melakukan proses proses khitan ataupun bersunat, alhamdulillah dah bersih dan tak terganggu alat kelamin kita daripada terselitnya kotoran-kotoran sewaktu kita melakukan qada atau buang air kecil, dan dia tidak melekat di tepi-tepi atau di dinding-dinding kulit tambahan yang sebelum ini melekat. Alhamdulillah ini juga telah dilakukan oleh masyarakat kita. Masalah berkhitan bagi anak lelaki ia merupakan satu perkara yang wajib yang harus dilakukan bagi anak-anak lelaki. Yang kita lanjutkan yang terakhir adalah janggut. Ya, kita digalakkan untuk memelihara janggut. Dan janggut itu mengikut pandangan Imam Ghazali, ada khilaf di kalangan ulama tahap panjang janggut ataupun kurangnya. Yang pokoknya bagi mereka yang Allah anugerahkan janggut yang panjang, kalau boleh segenggam panjangnya, itu baik supaya kelihatan rapi. Dan hendaklah dia menjaga janggutnya seperti mana dia menjaga rambutnya, dia juga kemaskan janggutnya. Jangan juga janggutnya seperti tak terurus, tidak cantik. Kerana sebagai seorang Muslim yang memelihara taharah, menjaga taharah, dia harus menjaga kebersihan tubuh badannya, kebersihan rambutnya, kebersihan janggutnya, supaya apabila dia bicara dengan orang, terlihat keindahan dirinya, wajahnya. Dan keindahan ini sebahagian daripada agama kita. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, ini dia 8 perkara yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di penghujung bahagian dasar taharah. Dan insya-Allah dengan ini kita telah tamat bahagian kitab bersuci. Insya-Allah pada minggu akan datang kita akan pindah kepada bab yang baru, dan insya-Allah sama-sama kita akan kupasnya bab baru itu pada minggu akan datang. Moga-moga Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat. Moga-moga Allah SWT merahmati kita. Moga-moga Allah meridai kita di dunia dan di akhirat. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa
dan terus berdoa agar Allah SWT mengangkat kepayahan yang sedang kita alami, dan Allah gantikan kepayahan ini dengan sebaik mungkin atau dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari sudut keamanan, kemakmuran, kesehatan dan kesejahteraan. Allahumma amin. Secara khusus di negara kita Singapura dan secara umum di dunia. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.